Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam mahabbah, salam Malaysia Madani. Sekalung apresiasi buat peneraju acara, penjaga masa berkarisma yang setia dengan randiknya, kombinasi intelektual kehakiman berbisi. Hadirin warga dewan yang saya kasihi sekalian, izinkan saya menyebarkan dogma berpandukan tinta dan wacana melalui mauduk bicara. Tun Ghazali Syafi'i, cendekiawan negara. Cendekiawan negara didefinisikan sebagai seseorang individu yang menggunakan inteleknya untuk bekerja, belajar, membayangkan, mengagak, menyoal dan menjawab soalan tentang berbagai-bagai. Tuntasnya, Tun Ghazali Syafi'i, cendekiawan negara, disifatkan sebagai insan yang berwibawa, yang patut dihargai, disegani dan wajar dicontohi. Justru saya akan cerakinkan pidato ini kepada 3 perspektif utama melalui 5 lontaran idea. Pertama, kepimpinan berkualiti berpaksikan ketegasan dan modal kebijaksanaan merentas sempadan. Kedua, negarawan berketerampilan menatijahkan pendamaian. Ketiga, jasanya kepada negara Malaysia dan Tun Ghazali Syafi'i di persada dunia. Hadirin sekalian, idea pertama, kepimpinan berkualiti berpaksikan ketegasan dan model kebijaksanaan merentas sempadan. Tun Ghazali Syafi'i merupakan seorang yang berwawasan, berdedikasi dan sangat tegas dalam kepimpinannya sehingga beliau dikenali sebagai King Guys. Bukan sekadar dalam arena kepimpinan politik, malah dalam semua penglibatan beliau termasuklah dalam kesukarelawanan dan kebajikan. Beliau juga disegani kerana kebijaksanaan dan berideologi tinggi. Melalui kuasa intelek dan strategiknya, terbukti apabila UCYP, University College of Yayasan Pahang, mencetus idea menubuhkan satu pusat kecemerlangan kepimpinan dikenali sebagai Institute of Strategic Leadership sebagai persimbolan mengenai sumbangan, pandangan, polisi serta sejarah yang dicipta beliau dalam proses penubuhan Malaysia sepanjang hayatnya. Usaha ini diyakini mampu melahirkan pemimpin yang berupaya berdasarkan praktikal, ilmiah, inovasi dan latihan di samping membentuk polisi kepimpinan yang relevan dalam konteks semasa. Hadirin sekalian, idea kedua, negarawan berketerampilan menatijahkan pendamaian. Hal ini jelas terbukti apabila Tun Ghazali Syafi'i telah terpilih menganggotai Suruhanjaya Kobok pada tahun 1962 yang bertanggungjawab dalam pembentukan Malaysia. Pada 16 Mei 1969, beliau menganggotai Majlis Gerakan Negara Mageran bagi menangani permasalahan negara ekoran tercetusnya peristiwa 13 Mei yang menjadi sejarah hitam seluruh rakyat Malaysia. Bibit-bibit keresahan mula kelihatan di kalangan rakyat. Namun, usaha pendamaian diterjemah dengan keberhasilan rukun negara sebagai panduan hidup rakyat Malaysia. Hasil sumbangan besar beliau kepada negara kerana terlibat mendraft rukun negara berteraskan 5 prinsip bagi memperkukuh perpaduan kaum di negara Malaysia. Hadirin sekalian, idea ketiga, jasanya kepada negara Malaysia dan Tun Ghazali Syafi'i di persada dunia. Terlalu besar pengorbanan beliau apabila sepanjang perkhidmatan beliau hanya demi negara tercipta. Bermula pada tahun 1941 hingga 1984 adalah tempoh keramat beliau menabur bakti. Antara jasa terbesarnya pada negara termasuklah berusaha keras untuk memastikan Malaysia terlibat secara serius dalam pergerakan negara-negara berkecuali NAM pada 1960 serta juga antara individu terpenting dalam pertubuhan negara-negara Islam OIC selain terlibat secara langsung merumuskan dasar ekonomi baru DEB. Di persada dunia, nama Tun Ghazali terus dikenali sebagai jago dalam memperjuangkan dasar anti-apartheid yang diamalkan di Afrika Selatan. Sebagai Menteri Luar, beliau juga berjaya menganjurkan Persidangan Asia Pasifik, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, PBB, mengenai persoalan Palestin di Kuala Lumpur. Kesimpulannya, sejarawan negara Tun Ghazali Syafi'i seharusnya menjadi inspirasi kepada kita sebagai anak muda untuk menghargai serta mencontohi semangat juangnya pada negara. Ayuh kita bangkitlah demi nama Malaysia agar terus bersama.
Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Bulat air kerana pembentuk, bulat manusia kerana muafakat. Demi negara Malaysia yang berdaulat, terus kekal merdeka, aman, sejahtera. Sekian, terima kasih.